Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang kita berada pada bahagian yang kedua. Masih lagi dengan bab 1, Pattern and Sequence, Matematik tingkatan 2. 1.2, Sequence. Sequence bermaksud turutan. So dalam bahagian ini terdapat dua standard pembelajaran iaitu 1.2.1 Explain the meaning of sequence and then 1.2.2 Identify and describe the pattern of a sequence and hence complete and extend the sequence. Mengenal pasti dan menerangkan pola bagi sesuatu turutan dan seterusnya melengkapkan dan menyambung turutan tersebut. So untuk bahagian yang kedua ini, cikgu akan gabungkan dua standard pembelajaran ni di dalam bahagian yang sama. Okey, kerana 1.2.1 ni agak pendek sahaja. Dengan learning standard, explain the meaning of sequence. Menerangkan maksud turutan. So, pelajar boleh refer pada buku teks muka surat 8. Sequence bermaksud a set of numbers or objects arranged according to a certain pattern. Turutan adalah satu set nombor ataupun objek yang disusun mengikut pola tertentu. Okey, itu adalah turutan. Okey, now. Sebagai contoh, cikgu bagi dekat sini. So, yang pertama kita ada satu bentuk segi empat sama diikuti dengan 3 bentuk segi empat sama dan 5 bentuk segi empat sama. Jadi, bentuk yang seterusnya kita akan ada sebanyak 7. Sebab apa? Sebab pola dia di sini adalah kita menambah 2 bentuk segi empat sama daripada sebelumnya. Contoh yang kedua. Pertama kita mulakan dengan 2 dot diikuti dengan 4 dot dan 6 dot. So pola dekat sini adalah menambah 2 dot daripada sebelumnya, daripada objek sebelumnya. Jadi pola yang seterusnya kita akan dapat 8 dot. So kita boleh kata bahawa the pattern can be determined by following the previous arrangement. Pola boleh ditentukan dengan mengikuti susunan yang sebelumnya. So dalam kes ni, nak tahu bentuk ataupun objek yang seterusnya, kita kena tengok susunan yang sebelumnya. Susunan yang sebelumnya kita kena tambah 2. Okey, sama, okey. An arrangement of numbers or objects following this pattern is known as sequence. Susunan nombor ataupun objek yang mengikuti pola ini dikenali sebagai sequence, turutan. Okey, susunan. Kalau pola tu adalah bermaksud tadi apa? Pola tu apa yang berlaku. Okey, perubahan dia. Bahasa mudah, perubahan dia. Turutan ni adalah satu susunan nombor ataupun objek. Okey, itu yang dimaksudkan dengan sequence. Okey, now kita akan tengok pada Learning Standard 1.2.2. Identify and describe the pattern of a sequence and hence complete and extend the sequence. Mengenal pasti dan menerangkan pola bagi sesuatu turutan dan seterusnya melengkapkan dan menyambung turutan tersebut ataupun memanjangkan turutan tersebut. Okay, now contoh yang ketiga. Determine whether each set of numbers is a sequence. Kita nak tentukan sama ada set nombor ni adakah dia turutan. Okay, cara dia kita kena tengok kepada pola dia. Dalam kes soalan ni, pola dia adalah semakin naik, increase. Sebab apa? Daripada nombor kecil kepada nombor besar. So, kena ingat dalam bahagian pertama cikgu dah terangkan. Kalau turutan menaik, dia sama ada tambah ataupun darab. So, kita perhatikan dalam turutan ini, adakah dia menaik ataupun meningkat dengan kadar yang sekata? Kalau dia sekata, maksud dia kat sini, kita tengok sini
Sini cikgu ada bagi nombor negatif dan diikuti juga dengan last tu nombor positif. So kita tengok pola dia kat sini. Daripada negatif 3 ke negatif 9, kita kena tambah 4. So, kita kena check semua sekali. Tak boleh satu saja. Okay, kena check semua. So yang ni pun tambah 4. Dan seterusnya negatif 5 hingga negatif 1 tambah 4. Dan yang seterusnya negatif 1 hingga 3 juga tambah 4. So kita perhatikan dekat sini, pattern dia adalah semuanya kita tambah dengan 4. Jadi adakah dia ni turutan? Okay, sebelum tu kita nyatakan pattern dia adalah tambah 4 to the add 4 to the previous number. Tambah 4 kepada nombor sebelumnya. Okay, so oleh yang demikian, the set of numbers is a sequence. Set nombor ini adalah turutan. Sebab apa? Sebab semua sekali kita tambah dengan 4. Okay, next. B. Okay, jika anda perhatikan dekat sini, turutan ini tidak sekata. Okay, mula-mula dia menaik. Lepas tu menurun. Lepas tu menaik balik dan menurun balik. So, ni tidak sekata. So, pertama, adakah dia mempunyai pattern? Jawapan dia, okay, kita check. 3 ke 5 kita tambah 2. 5 ke negatif 2 kita tolak 7. Negatif 2 ke 7 kita kena tambah 9. 7 ke negatif 1 kita kena tolak 8. So kita perhatikan kat sini, polarnya adalah tidak teratur ataupun terabu. So tiada polar. Okay, dalam kes ni tiada polar sebab dia tidak sekata. Okay. Jadi adakah dia sequence? So therefore the set of numbers is not a sequence. Dia bukan turutan. Sebab apa dia bukan turutan? Sebab dia tidak berlaku satu peningkatan ataupun penurunan dengan sekata. So ini adalah bukan turutan. Okay, next. Contoh yang keempat. Complete the number sequence below. Lengkapkan nombor turutan di bawah. Okay, cikgu ada 4 contoh dekat sini. Okay, kita mulakan dengan yang pertama. So, kita perhatikan 3 nombor yang telah diberi dekat sini. Nombor tu dalam turutan menaik. Jadi, kita nak semak sama ada dia tambah ataupun darab. So, simple dalam kes ni kita dah dapat dengan jelas dia. Okay, daripada 7 ke 12 kita tambah 5. And next, untuk dapat yang seterusnya di dalam kotak kosong tu, apa yang kita kena buat? 12 tambah 5. Maka akan dapat 17. So, kita check betul ke tak 17 jawapan? 17 tambah 5. Okay, betul dapat 22. Okay, next. 22 tambah 5. Dapat 27. And then diikuti dengan 27 tambah 5 akan dapat 32. Okay, 32. Okay, next question B. So now, okay, dekat kes soalan ini, kita tak boleh mula dengan nombor 90. Yang kita boleh tengok adalah 76 dan 69. Tapi kita perhatikan 90, 76, 69 semuanya dalam turutan menurun. So apa yang kita boleh buat dekat sini? Sama ada tolak ataupun bahagi. So jelas dekat sini 76 nak dapat 69. 76 kena tolak dengan 7. So next, apa yang kita kena buat untuk mengisi tempat kosong? Okay, 90 tolak 7 akan dapat 83. Okay, next kita semak. Betul tak? 83 tolak 7. Okay, betul dapat 76. Okay, next. 69 tolak 7 dapat 62. Diikuti dengan 62 tolak 7 akan dapat 55. Okay, contoh C. Okay, now cikgu guna nombor decimal. Okay, decimal sekarang now we see this number is in descending order. So means that it is either subtract or divide. So macam mana nak tentukan dekat sini? Cara dia mudah, sama ada. Okay, pelajar boleh buat dekat sini. Kita tengok.
0.054 nak dapat 0.162. Okey, kalau kita nak semak dengan kes soalan ni, kita boleh buat sebaliknya. 0.0162 bahagi dengan 0.054. Maka kita akan dapat 0.3. Okey, so kita darab dengan 0.3. So, untuk dapat nombor yang seterusnya, 0.0162, kita darab dengan 0.3. Maka dapat 0.00486. Okey, nak dapat nombor yang depan pula. So, 0.6 darab dengan 0.3 akan dapat 0.18. Untuk dapat nombor yang pertama, okey, kita buat lawannya. Okey, kita check dulu. 0.018 darab dengan 0.3 dapat 0.054. So, untuk dapat nombor yang pertama, sama macam tadi juga. Darab dengan 0.3. So, nak dapat nombor yang depan, kita cuba, okey. 2 bahagi dengan 0.3 akan dapat 0.6. Okey, now untuk contoh D ni, okey, yang ni lain sikit. Okey, pertama sekali kita abaikan dulu negatif kat depannya. Kita akan tengok nombor 256, 16, 4. So, 16 ke 4 makin kecil. Okey, sebenarnya nilai ni makin besar. Okey, negatif 16 ke negatif 4 tu nilai dia makin besar. Okey, maksud cikgu dekat sini, kita abaikan dulu negatif kat depan. Kita tengok 16 dengan 4 dulu. So, dekat sini dia punya pola dia, apa yang kita akan dapat adalah kita kena bahagi dengan 4. Okey, negatif 16 bahagi negatif 4. Negatif 16 bahagi dengan 4 akan dapat negatif 4. So, itu adalah pola dia. So, untuk dapat nombor seterusnya, negatif 4 bahagi 4 akan dapat negatif 1 dan diikuti dengan negatif 1 bahagi 4. Kita akan dapat negatif 0.25. So, untuk dapat nombor yang awal tu, apa yang kita kena buat? Negatif 256 bahagi dengan 4, kita akan dapat negatif 64. Jadi, kita boleh check. Negatif 64 bahagi dengan 4, kita akan dapat negatif 16. Okey, untuk kes soalan C dengan D ni dia agak sedikit berbeza kerana soalan C kita kena darab dengan nombor perpuluhan, desimal. Sebab itu nombornya daripada besar kepada kecil. Okey, dia beza sikit sebab kita darab dengan nombor perpuluhan. Okey, manakala soalan D pula kita bahagi nombor negatif yang kita bahagikan. Okey, boleh faham So, mungkin ada pelajar yang agak keliru dengan soalan C dengan soalan D ni lah. Okey, selesai contoh yang keempat. Now, kita akan tengok pada contoh yang kelima. Example 5. Complete the number sequence below based on the given pattern. Okey, lengkapkan turutan nombor berikut berdasarkan pola yang diberi. Okey, soalan yang pertama, subtract 12 from the previous number. So, we need to subtract 12 from 234. So, 234 subtract by 12, we got 222 followed by 210. Okay, tolak lagi dengan 12, 198. And then 186. And lastly, 174. Okay, example B. Multiply the previous number by negative 3. Darab dengan nombor sebelumnya dengan negatif 3. So, 18 darab dengan negatif 3, kita akan dapat negatif 54. And next, negative 54 multiply by negative 3, we got 162. And then 162 multiply by negative 3, we got negative 486. And then negative 486 multiplied by negative 3, we got 1458. And then
1458 multiplied by negative 3, we got negative 4374. So kalau anda perhatikan dekat contoh B ni, dia agak lain. Sebab apa cikgu kata lain? Sebab turutannya kita tidak tahu dia adakah dia turutan menaik ataupun turutan menurun. Okay, kalau kita darab dengan nombor negatif ni, dia agak berbeza sikit. Dia akan jadi naik, lepas tu menurun balik. Sebab apa? Sebab dia akan jadi, daripada lepas positif, dia akan jadi nombor negatif, and then jadi positif semula. Okay, and then jadi negatif semula. So, sebab tu kalau kita darab dengan nombor negatif, turutannya tidak sama yang seperti cikgu tunjuk awal tadi. Okay, kalau turutan menaik, hanya tambah dan darab saja tu applicable untuk nombor positif sahaja. Okay, example C. Add 27 from the previous number. Tambah 27 daripada nombor sebelumnya. So, 456 add 27, we got 483. And then add 27, we got 510. And then 537. Add 27, we got 564. And then add another 27, we got 591. Okay, seterusnya contoh D. Divide the previous number by 5. Bahagi nombor sebelumnya dengan 5. So, 3125 bahagi 5, kita akan dapat 625. And then divide again by 5. We got 125. Followed by 25. And then 5. And last 1. So, ini adalah selesai contoh yang kelima. Okay. So, apa yang cikgu nak pelajar faham dekat sini, contoh B ni agak berbeza. Okay. Cikgu ulang sekali lagi. Apabila kita darab dengan nombor negatif, turutannya dah tidak sama. Dia akan menurun, menaik. Menurun, menaik. Okay, dia akan berselang-seling macam tu. Sama juga kalau kita bahagi dengan nombor negatif. Okay, dia akan jadi macam ni juga. Okay, now selesai bahagian yang kedua. So, untuk menguji pemahaman anda, cuba jawab self-practice 1.2 di dalam buku teks pada muka surat 6 dan 7. Okay, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel cikgu. Dan dalam masa yang sama, pelajar juga boleh rujuk ataupun tengok video-video yang lain juga di dalam channel Telegram yang telah dinyatakan di sini. So, kita akan jumpa lagi pada bahagian yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan terima kasih.